Okey, dah record. Okey. Jadi untuk soalan struktur soalan pertama untuk paper 3 ni, okey, merangkumi 33 markah. Ya, saya yakin Cikgu Helmiah dah pernah bagi teknik menjawab ni, tapi tak apa, kita mantapkan lagi. Alright. So soalan pertama ni, sebelum tu, awak boleh kenal pasti tak soalan ni bab apa? Tajuk apa? Boleh kenal pasti tak ni bab apa? 3. Respirasi. Ya. Ni adalah bab 1 dalam tingkatan 5, iaitu pengangkutan air dalam tumbuhan. Okay. Setup ni kita panggil sebagai potometer. 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 Okay. Right, soalan ni sangat simple je sebenarnya. Kalau awak tengok dia punya information yang dia bagi sikit sangat. Tapi sekarang semakin banyak lah. Ini saya soalan yang saya dapat daripada saya punya koleksi lah 2015. Okay. So information dia sangat pendek. Berbanding dengan sekarang semakin panjang dia bagi information, yang mana semakin panjang semakin keliru awak nak cari mana manipulated variable, yang mana responding variable. Okay, yang penting awal-awal soalan bila awak dapat soalan macam ni, kita nak cari MV, RV dan juga dia punya constant variable, CV dia. Alright. Jadi untuk memudahkan awak, okay, lebih senang kalau kita cari MV dan RV dia, manipulated variable dan juga responding variable adalah daripada jadual ini. Okay. Jadual 1.1, table 1.1. Okay. Daripada sini kita boleh kenal pasti mana MV, mana RV. Okay. Yang sebelah kiri ni biasanya ini adalah MV, manipulated variable, iaitu dalam soalan ni adalah suhu. Suhu yang diubah-ubah. Alright, so dia ada 20 darjah Celsius, ada 30 darjah Celsius, ada 40 darjah Celsius. Okay, manakala dalam jadual ni, yang di sebelah kanan ni biasanya ini adalah RV, responding variable. Tapi awak kena ingat, responding variable ni, kalau Cikgu Hartini dia sebut, dia kata RV celik, RV buta. Okay, kalau saya senang guna RV yang ini direct RV. Maknanya daripada table kita terus tahu inilah RV yang kita nak cari. Okay, RV yang indirect adalah daripada soalan yang belakang sikit, yang melibatkan pengiraan di sini. Okay, which is awak kena construct a table and then awak kena buat calculation. So calculation yang rate of transpiration daripada soalan ni, ini adalah RV indirect, which is awak dapatkan RV ni melalui pengiraan. Baru awak dapat jawapan dia. Berbanding dengan yang dalam table ni tadi, kita dapatkan RV ni secara direct. Okay, kita buat eksperimen, kita dapatkan bacaan terus. Okay, tapi ini adalah RV direct, which is tak melengkapi kehendak soalan dah, atau tidak melengkapi kehendak eksperimen. Sebab kalau daripada sini, kalau kita jump dekat soalan E ni, alright, yang dikehendaki adalah rate of transpiration. Inilah kehendak soalan. Okay, yang dia nak kaji adalah rate of transpiration tadilah. Okay, alright, itu pengenalan untuk awak kenal pasti mana MV, RV dan juga CV. CV biasanya kita perhatikan daripada soalan lah. Okay, dia akan bagi clue dia tu daripada sini. Paling mudah biasanya kalau yang ni dia memang main temperature, so awak tak boleh guna temperature lah. Okay, dia ada dia punya ni lah. Kalau yang ni dia punya CV, dia mulakan dengan 0 cm. Contoh. Okay, alright. Kita go through soalan ni satu persatu. Okay, a group of students carry out an experiment to study the effect of temperature. So ini adalah MV dia. Okay, manipulated variable.
to rate of plant transpiration. So ini adalah RV dia. Okay, responding variable. Okay, so that from diagram 1.1a shows an experiment setup of the apparatus used in this experiment. So the apparatus are prepared and kept in laboratory with different temperature. So the whole experiment in diagram 1 was repeated using different temperature. So ini dia punya control lah. Okay, alright. Ada reading kat sini? Tak ada. So dia hanya 0 cm. Okay, kadang-kadang ada setengah soalan daripada awal lagi dia dah minta reading kat sini. Awak kena bagi bacaan dia. Okay. Alright, so diagram 1.1b shows the position of the meniscus at the initial of the experiment. 2 points, that is P and Q, are marked with 10 cm distance at the tube of photometer. Ada orang baru masuk ke? Okay, Ahmad Aiman. Okay, ada lagi? Okay. Okay, so inilah diagram 1.1b. Okay, so dia ada point P dan point Q. Okay, alright. And then table 1.1 shows the reading of temperature and location of meniscus in the tube of photometers after 5 minutes. So ini adalah CV dia. Hello. Aku seorang je kelek otak. Sabar. Hello. Cikgu Banyak. sekat. Saya tersekat-sekat. Sekarang okey. Tadi cikgu sekat. Okey. Saya ulang balik lah ya. Kat mana saya awak tak dengar? CV. CV. 5 minutes tu ialah CV. Cikgu nak buat cakap CV. So dekat sini kita boleh boleh tahu ini adalah CV dia, constant variables ya, yang diberi, yang mana dia gunakan masa iaitu 5 minit. Right, distance ni pun boleh digunakan ya. Point P and Q 10 cm. Alright, ini untuk yang control variable lah. Tapi yang lebih baik yang ni kita pilih sebagai constant variable dia. Okay, so pertama untuk dapatkan 3 markah penuh, mestilah mengisi table 1.1 yang mana nampak mudah, tapi kat sinilah yang kadang-kadang pelajar hilang markah bila, terutamanya bila melibatkan bacaan yang menggunakan senggat ataupun skala yang tak berapa jelas. Okay, tapi jangan risaulah, insyaAllah untuk standard SPM dia akan bagikan gambar rajah yang sangat jelas ya. Dia tak adil kalau dia bagi awak gambar rajah tak jelas. Alright. So dekat sini macam mana nak dapat full mark 3? Okay, kalau perhatikan ada 6 kotak kosong. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. So 6 kotak kosong ni untuk dapat 3 markah penuh, awak mesti betul ke 6-6-nya. Okay, katakanlah awak tersalah baca, awak silap baca yang ni. Okay, yang X ni. Antara point R dan S dia awak baca point X. After 5 minutes air bubble tu bergerak ke sini. Katakanlah awak baca dia 5 cm. Okay, walhal kalau kita tengok ni dia tengah-tengah 4.5 cm sepatutnya. Right. Jadi kat situ awak dah salah satu daripada 6, maka awak akan dapat 2 markah sahaja. Okay, dia tak ada 2.5. Salah satu je tolak 1 markah. Okay, 2 markah sahaja yang tinggal. Okay, kalau awak salah 2 daripada 6 yang betul, 4 daripada 6 yang betul, awak dapat 2 markah. Kalau awak betul 3 daripada 6 kotak yang dia ada dalam table ni, maka awak hanya dapat 1 markah saja. Dia tak ada 1.5. Okay, tak ada menghampiri 2. Tak. Dia akan ambil yang mana yang full lah. Alright. Alih dah sikit ni salah ni. Okay. So daripada sini kita isi saja terus.
20 darjah Celsius. Okey, kalau kat sini yang ni trap sikit lah. Kalau kita perhatikan table ni, ini baru masuk ke? Okey, tak ada. Alright, kalau kita perhatikan pada table ni, tak ada unit dimasukkan di sini. So bila tak ada unit, make sure awak tulis jawapan awak mesti ada unit. So dekat sini kalau awak tulis 20 sahaja, salah lah. Sebab dalam table ni, dia tak tulis unit dia di darjah Celsius dia tu. Okay. Alright, so 20 darjah Celsius dengan bacaan dia 4.5 cm. Okay, so dalam keadaan ni mesti ada unit. Alright, begitu juga yang seterusnya. Baru masuk. Aisyah. Baik. Okay, so untuk yang seterusnya 30 darjah Celsius manakala bacaannya adalah 5 cm. Okay, yang ini 40 darjah Celsius bacaannya adalah 9 cm. Okay, so perhatikan jadual ini. Tapi ini kira dah tak standard lah. Okay, yang kalau standard SPM mesti ada unit di dalam tajuk table ini. Okay, dekat ruang ni mesti ada unit. Kalau tak ada unit, kira soalan tu tak sampai standard lah. Okay, so ini hanyalah soalan yang saya ambil dari mana-mana, saya tak pasti. Tapi kalau pun begitu, okay, mungkin soalan percubaan ke, soalan pertengahan tahun yang melibatkan soalan dalaman, tak ada unit di sini, awak kena masukkan unit dalam jawapan awak ya. Alright. Okay, katakanlah dalam SPM, table ni dekat sini ada unit, thermometers and then ada unit. And then location ni ada unit dia cm. Okay, kalau di sini awak tulis unit sekali lagi, tak ada masalah sebenarnya. Boleh. Cuma kita ni nak elakkan awak buat kesilapan berganda. Okay, sebab kadang-kadang awak ni macam kelang kabut. Termometer mungkinlah awak darjah Celsius tu awak tak tulis dia punya darjah, degree dia tu awak tak tulis. Kosong yang kecil tu. Okay, ataupun dekat cm ni awak sepatutnya awak tulis cm. Yang pembaris ni cm tapi awak tulis contohlah mm. So dah salah. Walaupun katakanlah awak tulis 4.5 betul. Nombornya betul tapi awak tulis unitnya milimeter. Salah lah. Okay. Cuma dia bergantung kepada pemarkahan pada tahun itulah. Kalau dia strict, dia memang akan salahkan awak. Tapi kita cuba elakkan buat kesilapan. Okay. Alright, dapat 3 markah untuk table. Ada soalan untuk table? Senang kan? Yang ni sepatutnya dapat 3 markah. Awak gelak-gelak, kalau bukan awak gelak-gelak, awak rasa benda ni simple, tapi jangan tak percaya ada orang dapat kosong dekat awal-awal soalan ni lagi dia dah dapat kosong. Sebab kelalaian. Okay, kelalaian tu terutama yang pada segi unit lah. cm dia jadikan mm. Let's say unit tu saat, dia pergi letak minit. Okay, kat situ ada perangkap dia. Okay, tu jangan terlalu yakin. Okay, soalan yang seterusnya, yang untuk 3 markah seterusnya. Okay, based on table 1.1, state 2 observations on the relationship between the temperature and meniscus. Okay, dia awak kena tulis 2 pemerhatian. So nak tulis apa? Macam mana? Apa yang perlu dia tulis? Apa yang awak tahu? Siapa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab? Tak tengok soalan. Tak ingat? Buat bacaan Ada responding variable. When RV Dah higher dia MV, dia higher dia RV. Dia nama? apa nama? Dah higher dia temperature. The Higher temperature, the higher the location. location of the skin. Yeah. The RV, the MV. The RV of When the RV increase, the MV increase. When the MV increase, the RV of MV are Saya rasa kalau awak kata when the MV increase, the RV increase tu saya rasa macam dah hipotesis. So mic tu
The RV for MV is, so kita bagi RV dia. Ya. Okey. Sebenarnya kan. Okey. Terima kasih atas awak punya respon. Saya nak tahulah apa yang awak faham kan tentang observation ni. Observation ni hanya awak memindahkan data dalam table ni dalam bentuk ayat. Okay, maksudnya awak tak perlu kata yang which one is the higher, which one is the lowest. Tak perlu. Okay, yang di dalam observation adalah awak hanya perlu perhatikan. Okay, observation perhatian kan. Perhatikan apabila bacaan termometer adalah 20 darjah Celsius, location of meniscus in tube X of photometer is berapa-berapa after 5 minutes. So dekat sini sebenarnya observations adalah awak memindahkan data dalam bentuk ayat sahaja. Okay. Right. Hampir semua soalan ada RV, ada MV. Hampir semua soalan awak akan gunakan MV, RV. Cuma macam mana awak nak gunakan. Okay. So kalau MV, RV dalam soalan observation ni awak bagikan dia punya bacaan. So observation mesti ada bacaan. Bukannya awak masuk katakan which one is the highest, which one is the lowest. Tak, belum lagi. Itu dah macam masuk itu dah inference. Inference ya. Inference betul. Okay. So kita nak pilih yang mana untuk buat observation. Normally kita ambil bacaan yang Tinggi rendah. Ya, paling tinggi dan paling rendah supaya bila awak buat inference, awak boleh buat Ada perbandingan. ataupun ada perbandingan di situ. Betul. Alright. Jadi untuk observations awak mesti ingat betul ada MV, ada RV tapi mesti masukkan bacaan serta unit yang tepat. Okay, let's say awak pilih suhu yang 20 darjah Celsius dengan yang suhu 40 darjah Celsius sebab dia ada perbezaan RV yang ketara. Alright. So macam mana nak buat ayat dia? Kita ambil daripada dalam table ni saja. Awak jadikan ayat. Okay. The location of meniscus in tube X of photometer after 5 minutes in 20 degrees Celsius is berapa? 4.5 cm. Itu je. Macam okay. Kadang-kadang ada budak dia buat ayat macam ni. When the temperature is 20 degrees Celsius, the location of meniscus in tube X of photometer is 4.5 cm after 5 minutes. Also can. Boleh juga. Okay. Boleh awak letak mana depan mana belakang, tak ada masalah. Yang penting RV, MV ada, yang mana bacaan dan unitnya tepat. Cikgu, boleh tolong ulang cikgu? Lagging ke? Okay, sekali lagi. Untuk buat ayat observation, untuk pilih observation kita pilih bacaan yang paling rendah di sini, paling rendah, dan bacaan RV yang paling tinggi supaya senang bila masuk ke inference awak buat perbandingan. Jadi untuk buat ayat yang pertama, observation yang ini, awak boleh gunakan ayatnya the location of meniscus in tube X of photometer in 20 degrees Celsius in ke at? In ke at 20 degrees Celsius? At 20. At 20 degrees Celsius is 4.5 cm. After 5 minutes pun boleh awak masukkan lah. Tak masukkan pun tak apa. Ya, after 5 minutes ni sebenarnya ini adalah constant variables. Tak penting sangat. Yang penting mesti ada MV, ada RV. Okay, dapat? Dapat? Dapat. Balik ayat. The location of meniscus in tube X of photometer at 20 degrees Celsius is 4.5 cm after 5 minutes.
So untuk menulis ini awak kena jaga awak punya unit dan bacaan awak. Okay. So saya bagi contoh kat sini lah. Apa background vision ni? Hmm. Oh. Okay. Awak print out ke benda ni? Optometer at 20. Alamak, malah lah nak buat unit simbol tu, tak kerti lah. Is 4.5 cm after 5 minutes. Macam ni lah, sama jugalah. Okay, so yang sini adalah dia punya RV, yang ini adalah MV. Okay, alright. So ayat yang kedua hampir sama. Okay. Itulah orang lembab IT ni macam ni. Right, ayat sama, hanya awak tukarkan dia punya so yang ni 40 darjah Celsius. Unit. Dia punya nilai. Okay, so yang ni reading dia berapa? Reading dia 9. Okay, boleh? Boleh. Oh, Cik Bona, Boleh. kenapa pakai handphone ke? Okay, boleh tukar, pergi tukar guna komputer. Okay, boleh So sama je. Sebenarnya mana-mana soalan eksperimen kalau awak tak pernah buat ke, memang kebanyakannya tak pernah buat lah kan. Yang tak faham ke, asalkan awak tahu mana MV, mana RV, awak boleh buat lah dengan baik. Okay, senang saja sebenarnya. Okay, soalan seterusnya adalah inference. Inference apa sebenarnya? Apa yang awak faham pasal inference? Dia mesti berdasarkan observation. Dia mesti berdasarkan pada observation. Lagi Dia kena ikut ilmu biologi. okay, dekat sini inference ni kat sinilah awak nak masukkan teori awak. Apa konsep? Kenapa bila bacaan 20 darjah Celsius bila temperature 20 darjah Celsius bacaan dia 4.5 cm. Kenapa 40 degree Celsius bacaan dia 9.0 cm. So kat sini awak masukkan teori yang awak tahu pasal transpiration. Macam mana? Apa ayat dia nak buat? Apa? Cakap yang Okay, saya bagi satu contoh Right, the location of meniscus in tube X of photometer is the lowest. So kat sini satu markah. Okay, alright. Ini ayat pertama. Dan kita bagi teori kita. Okay, apa teori kita? The temperature the lower the temperature, the lower the rate of transpiration. The lower The rate of transpiration.
The loss of rate of water. transpiration. Transpiration. Yes. So ini markah yang kedua. Okay. Alright. Lagi? Dia Yang bawah tu pula kita cakap pasal observation kedua. Ha? Yang nombor 2 kita cakap pasal observation kedua. Ya, yang nombor 2 kita tulis observation yang kedua. Alright. Jadi apa yang kita boleh terus kat sini? Sebenarnya dari The lower the loss of water. Sebenarnya kat sini pun kita boleh cakap macam ni. Kita cakap lah water vapor tu evaporate kan at Low speed. Low rate. Lower the water evaporation. Betul. OUR. at low Temperature at lower rate. Low rate. So inilah teori yang awak tahu pasal Inspiration. transpiration. Okay. So observation yang pertama, yang kedua sama jugalah. Okay, saya copy ayat ni. Ada orang baru masuk ke? Okay, kat sini sekejap. Ada orang baru masuk. Sekejap, nak admit dia. Siapa? Dengar macam ada orang baru masuk. Tak ada. Oh, tak ada. Ting. Alright, so ayat yang hampir sama, kita tukar. Ni ya. Lower, higher. Sorry. Highest. Ni the higher lah kan? Betul tu. The higher the temperature, so the higher the rate of transpiration. The water vapor evaporated at High speed. yes. At higher rate lah. At higher rate. Pun boleh. Akan masuk sampai. So ini untuk dapat 3 markah. Okay. Okay cikgu. Okay, ada soalan setakat ini? Inference daripada awal sampai akhir kan Ego, dia fakta. Inference dari awal sampai akhir dia fakta, begitulah. Begitulah. Semuanya ya berdasarkan kita punya knowledge in biology. Knowledge daripada yalah biology betul, apa yang kita belajar dalam kelas lah. Kita kena kaitkan. Okay? Right. Senang kan? InsyaAllah cikgu, senang je. Okay, so kalau kata soalan pasal osmosis, awak masuk ke dalam teori osmosis. Teori osmosis awak belajar macam mana? Move from higher to higher. The X solution is concentration. Is apa panggil? Concentrate. Diffuse. Kan? Low concentration. Hypertonic. Hypertonic compared to the cell upper. Oh. Okay, so water molecules Will diffuse. Diffuse out out from cell. through osmosis. Dan lepas tu awak cakap the cell become what? Osmolysis ke, cremated ke, depends on the cell, what happen to the cell. Itulah teori yang awak masukkan dalam inference untuk awak terangkan kenapa bacaan berbeza pada MV yang berbeza. Okay, Okay tu. senang kan? Cikgu, saya nak recap balik cikgu. Yang dia punya constant variable dia ialah dia punya position of monistes
Sibuk. At the initial of Kalau experiment. ni saya ambil Constant masa. transition. Masa. Okay. That is after 5 minutes kita ambil reading. Oh, okay. Lebih senang lah. Okay. Alright. Next table. Yang ni kita dah jawab dah kan. Kita jawab terus tadi. Complete the table one by one. Ni macam terbalik arahan soalan ni. Sepatutnya ni awal lagi. Okay. Alright. C. Table 1.2 pula. Table variables. Okay. Variables ni pun sebenarnya sangat mudah dapat 3 markah tapi macam tu lah. Careless kan. Okay. Alright. Untuk manipulated variable. Apa agaknya manipulated variable kita tadi? Dia ni Temperature. Temperature je. Betul. temperature of the plant. Ya, temperature je pun cukup. Temperature pun dah cukup dah. Okay. Kita nak minimizekan kesalahan. Okay. Alright, so how to handle manipulated variables? We put it inside a room ataupun outside the house. Ya ke? My god. Kan, dia ada keyword dia. Keyword ni Make sure Memang I perpendicular to the temperature pada thermometer. Memang lupa terus. Make sure I. You Saya tak bawa buku bagi form 4 tu. memang lupa terus. Dia dah buku bagi form 4. Temperature. Different temperature. 20 degree Celsius. Sorry lah saya tak jumpa simbol ni, bukan tak jumpa, malas cari sebenarnya. Sorry, malas. Yang ikut saya malas. Ini mau tengok. Betul. 40 Ni degree Celsius. keyword dia different. Kalau soalan tu awak gunakan different concentration of solution, sama lah, use different concentration of let's say sucrose, that is berapa persen? 5%, 10% and 20%, contohlah. So kita senaraikan semua variable manipulated variable yang kita gunakan dalam eksperimen ni. Okay? Boleh? boleh cikgu. Okay. Responding variable. Responding variable ni awak ada dua pilihan. Satu tadi. Okay, ini awak bukan pilih dua-dua awak pilih salah satu saja. Okay, tadi awal-awal saya cakap eksperimen ni dia ada direct responding variable, ada yang indirect responding variable. Okay, dua-dua awak boleh gunakan tapi kena tahulah macam mana nak handle. Okay. So daripada awal tadi apa saya cakap dia punya RV dia The location of the meniscus. ambil je tajuk dalam ni. Okay, pindah kat sini. Okay, tenang. Ni sakit mata Okay. So how to handle? Measure and record. Pandai. Ni yang saya suka ni. Betul. Measure. Awak ingat keyword dia. Measure and record. Apa? Guna balik ayat sama. The location of meniscus in tube X of photometer. Okay. After 5 minutes. Using a ruler. After 5 minutes. Adakah sampai sini cukup? Tak, kena bagi Kena bagi apparatus. Ya. Yes. Kita gunakan apa? Use ruler. baris. Yes. Ruler meter. Meter ruler ke ruler meter? Ruler. Kita Ruler. Okay. Yang ini penting.
Yang ni selalu pelajar tertinggal. Alat apa yang digunakan? Ya, ni wajib lah. Kena tahu. Okey, katakanlah eksperimen tu eksperimen respiration. Awak tahu tak eksperimen respiration yang mana respiration in plants kita gunakan hydrilla masukkan dalam solution tu and then kita kira bubbles. Oh, ada. Yang mana? Okay, ada satu eksperimen tu kira bubble. Okay, so dia punya responding variables adalah number of bubbles released tau. Dia punya responding variable. So apa tools atau apa apparatus yang kita gunakan untuk kita kira air bubbles tu? Macam nak kira bubble? Stopwatch. Kita tengok kira tu. Stopwatch. Banyak stopwatch. Kira. Betul, Betul. Syarif. Kita gunakan Bagi stopwatch. cari Woi, cari padu. Betul. Power tadi. Sebab ada bukti $1. dah Asal? Kenapa pakai stopwatch? by your ass. Apa? Sebab apa? Sebab kita kira air bubbles tu bukan forever. Oh, Dia bagi per masa minute. 1 minute kan ataupun 60 seconds. Within within 1 minute dia cakap yang tu kan. So Macam mana kira bubble? kita watch lah. Trik sikit kat situ. Alright, katakanlah awak nak jawab responding variable ni yang indirect, that is rate of transpiration. Ni yang apa? Tinggi sikit lah makam dia. Okay, so yang ini macam mana? Calculate. Kira. Betul. Right. So yang ini cara dia. Baik Sal. Siapa tu? Salihin. Itulah saya cakap. Google Meet ni saya tak nampak siapa yang jawab. Kenal suara je. Calculate Cari dah biasa ya. Suara. and record the Dia jadi suara tu. translation. Okay, apa dia punya tools? Apa dia punya apparatus? Formula. Using formula. Woi Salihin. baiklah Baik Ustaz. Sal. Ready? Bawa nak cakap Bola. later. Apa? Ada mute dia. Ni apa? Okay, baik. Formula dia apa? T over time. Dia buat overtime. Power mah. T over time. Tak. Maksudnya, T overtime. CM over minute. CM per minit. Tak apa, aku okey. Ataupun kat sini kita tulis jarak apa jarak? Length. Space. Length Oh, overtime. length. Length. Length overtime. Kita length ke? Displacement. Distance. Ui. Length. Final. So ini ada dua cara lah. Okay, sama ada awak gunakan RV direct ataupun RV indirect. Okay, saya awak simpan. Alright, untuk control variables senang saja. Tadi kita gunakan apa? Time. Time taken. Boleh, time taken pun boleh. Boleh. Asalkan ada time. So, apa dia punya method to handle? Stopwatch dah. Tiba. Tiba. Time taken. Fix. Ataupun terbalik ayat pun boleh juga. Fix. Just the time taken. The time taken. At 5 minutes. Benda dah. Betul. Tak ada benda dah. Senang. Okay. Warna apa nak guna ni? Senang nampak ni. Cikgu, time taken tu semua soalan ke soalan ni je? Soalan ni je.
Ya, tengok dia pakai apa kan. Kadang-kadang ada setengah soalan dia fixkan pada Blank. temperature. Blank tu. Dia fix apa contoh eksperimen yang awak tahu? Macam eksperimen kentang Oh, ketak. Oh. kan? Well, Kan dia punya Panjang. length Potato. of apa tu namanya? Potato. Potato strip. Potato strip, potato strip. strip. Dia. So kita cakap fix the length of potato strips at 5 cm contoh. Okay, alright. Katakanlah ada satu eksperimen ni awak tahu banyak je control variables dia, awak hanya pilih satu saja cukup. Janganlah kau nak impress sangat dengan examiner tu, kau tahu banyak. Sebab Bagus. banyak tulis banyak salah. Bagus. Pilih satu sahaja control variable yang awak yakin memang tepat lah. Okay, alright, dapat 3 markah. Senang. Okay, so untuk hipotesis eksperimen ni, ni the higher the temperature, the higher the location of meniscus in tube X of photoliter. okay, betul lah tu. Okay, senang je. Nah, ini mudah je lah. The higher the Temperature, temperature, the higher the location of meniscus of meniscus in tube X. photometer. Tak payah after 5 minutes, tak payah. Okay, macam ni je lah. The higher. Ni eksperimen yang mudah saja. Okay. Saya highlightkan jawapan lah. Ada orang baru masuk ke? Din. Ada yang terkeluar masuk. Ni siapa? DJ kan? DJ yang apa tu lah. Internet okey tu. Cop. Din. Tu Cheng Lala ni ke? Ceng. Dia? Dia onceng lala. Apa ni? Yang tiba-tiba hackers lah kan? Mana? Ada tu. Dia channel lah. Onceng lala. Adin. Channel Adin Biblik. Nadine. PTE Biblik. Apa benda gemuk ni pun. Dan hackers. Ada hacker. Ni namanya peminat Okay. Pelik sangat nama Din. Bye Adin. Right. So yang ni soalan yang mudah lah. Okay, yang mana the higher je awak terus tulis. Okay, katakanlah eksperimen methylene blue methylene. Blue methylene macam mana dengar? Methylene blue apa saya balik cakap. Methylene Alah blue. yang BOD ke? BOD. Alah. Kedai bulan kita dia. Kedai Item paling mahal. Jangan susah. Bukan Yang kita nak Air mahal tu. Jebek, bukan kau Jebek. Yang paling mahal tu. Pollution. Detect pollution. Biochemical oxygen demand. Pakai longtang tu. air jamban. Air Kalau jamban. soalan BOD, hipotesis yang When the MV is this, then when the color turn blue, the biochemical demand is higher. Mak air batu. COVID. Corona. kalau lime juice Sekejap. Kalau eksperimen yang macam tu, yang mana awak akan tahu location mana yang terkotor. Okay. Awak terus nyatakan location X is the highest water polluted compared to location Y and Z. Apa sih polluted? dekat compare. Cikgu mana hipotesis semua boleh compare ke ah?
ini untuk eksperimen yang kita memang dah tahu result dia dah. Maknanya kan kalau water pollution kita tengok kan lokasi dia kan. Kalau contohnya satu lokasi yang dekat katakanlah daripada hutan, sungai, dia macam dia ambil satu aliran sungai daripada atas ke bawah kan. Daripada atas tu adalah contohnya daripada hutan, dia ambil sampel daripada hutan. Bila dah sampel yang kedua, aliran sungai yang kedua tu, lokasi yang kedua tu adalah katakanlah taman-taman perumahan. Dan lokasi yang ketiga, aliran sungai yang sama, adalah kilang. So daripada atas sampai bawah, mestilah yang kat bawah tu yang paling tercemar. Kawasan yang terakhir iaitu kilang tu. So kita dah tahu dah yang kat situ lah yang paling tercemar. Tak payah buat eksperimen pun dah tahu dah. So kita dah terus sahaja location apa is the highest water polluted compared to location yang dua lagi. Cikgu, kalau contohnya kan, kalau macam kita dah tahu, kalau orang tu power, orang tu dah tahu lah macam okay dah tahulah X ni memang highest polluted. Tapi kalau dia macam ada tricky sikit, jadi kita tak confident, kita tak tahu mana satu yang tu, jadi nak buat macam mana? Kalau untuk eksperimen Metalina biru ni memang ini jawapan dia, Umar. Oh memang ni je? Memang ini ayat dia. Pandai. Oh. Memang sebab memang ini. Kalau awak buat yang apa tadi, apa yang seorang ada bagi jawapan the higher apa? Apa ayat yang awak bagi tadi? Ada satu ayat tadi. X is the highest water polluted. Bukan, yang kata the higher The rate of pollution. The higher, BOD. the darker the blue colour solution. the higher the water pollution. Macam mana? The darker the blue solution, the higher the Water pollution. The higher, water pollution. the higher ke the shorter? Higher. Shorter time taken. The shorter time taken kan? Okay. Shorter time taken for methylene blue kan? To decolorize. Sekejap saya salin ayat ni. Ini salah sebenarnya. The shorter time taken for methylene blue to decolorize, the higher Then the water pollution. the higher the rate of Water pollution. Ini memang ayat berdosa sebab dua-dua adalah RV. Dosa guys, jangan buat. Time Dosa taken guys. RV tapi direct. Rate Rate of pollution pun indirect. RV tapi indirect. Oh. Dosa je, guys. Berdosa guys. Sebenarnya hipotesis ni adalah gabungan MV dan RV lah. Ya, saya cakap dah. Setiap soalan mesti MV ada RV. Mesti ada MV, mesti ada RV masuk. Cuma cara awak olah ayat je. Ini memang salah lah. Totally salah. Kalau dalam SPM sebenar, Berdosa guys. berdosa betul. Kalau saya bagi markah, Dugong ini terdampau satu ini. markah je. Dia ada markah tapi satu markah je. Kita ni nak dapatkan full mark, 3 markah. So sebenarnya kalau ayat yang ni, water polluted ni adalah RV. Location XYZ Location tu MV. adalah MV. Okay. Cara-cara ni kan. Lagi satu soalan vitamin C. Oh, yang Nanas. Awak gunakan, katakanlah dalam statement tu dia Nanas, bagi golden. watermelon, Lime juice. Orange. 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 Watermelon, lime and orange. Which one yang highest vitamin C dia? Orange. Orange. Lime. Lime. Bukan lain. Sebab lagi masak. Ya, lagi masuk lagi tinggi kan vitamin C dia. Terus dia awak cakap lime has the highest Vitamin C. Concentration of vitamin C. highest percentage of vitamin, Vitamin C C. compared to Watermelon and orange. Lime and watermelon.
Yo. Lemon Orange and watermelon. watermelon. Orange and watermelon. Okay. Wish. Cikgu, maknanya kalau nak jawab yang macam location tu, maknanya MV tu macam tak dinilai lah. Ya. Buah tu tak ada nilai kan? Betul. MV yang tidak ada Dia nilai. macam bagi jenis cikgu. Ya. Macam yang ni location XYZ ni tak ada nilai. Betul. Siapa yang cakap tu? Nabil Alip Daniel. Game. Nabil ke ni? Dan Nabil claim. Baik Nabil. Langsung diam. Kumar keluar masuk. Kata orang. Tak usah saya cakap terima kasih kan. Okay, Nabil sekarang ada cikgu. Oh, cikgu, kalau observation untuk eksperimen macam tu macam mana? Lu, Ayuh. Alip Kumar kan. Ya. lu. Cikgu. Sabar tengah sakit. Ya. Wah. Kalau observation untuk eksperimen tu macam mana? Eksperimen methylene blue. Observation methylene blue. Cakap je lah location X has the shortest the time taken for location X is 20 minutes. Oh. The time taken for kalau ayat penuh lah, the time taken for methylene blue to Tu decolorize decolorize. in at location X is 20 minutes. Oh, okay. Okay. The time taken for the methylene blue to decolorize at location Z is 40 minutes. Inference cikgu. Hah? Inference. Alah, kau semua nak bagi jawapan kan? Saya Awak dia pengori. Kalau inference kita cakap pasal ni lah, high biochemical oxygen demand. Ya. Betul tu. Siapa tu? Umar. Okay. Okay. Okay, flex. Sabar. Umar dia. Apa? Sikit. Concentration of oxygen in the water. Okay. Saya Right kan? Semakin mudah kan? Okay. Kalau Okay, yang ni saya padam lah yang ni nanti awak confuse ni. Kenapa lah tiba-tiba ada jawapan ni? Okay, nak bagi contoh dekat awak ada sesetengah eksperimen yang kita tak gunakan higher lower ni semua. Dia tak sesuai. Right. Soalan seterusnya adalah membuat timetable. Sabar dulu. oh tadi pula. Timetable. Itu jadual. So dekat kita buat jadual yang mempunyai 3 kolom. Okay. Right. So kat sini saya boleh masukkan lah table. Okay. Insert je kot, kat insert. Insert. Maklumlah dah lama tak pergi sekolah. Oh. Alasan kan. Betul ke macam ni ya? Betul cikgu. 3 je kot. 3. Bawah cikgu, jangan buat atas, buat bawah. Gelak. Betul. Betul je. Dekat sini. Ya. Kita simbol. Malah nak tulis. Okay. Alin je lah yang ni. Apa hal nak type-type. Okay. So ini masih ada unit. Okay. My son that curi in the Okay. So temperature tadi berapa? 20, 20, 30, 40. Okay, yang ini tadi bacaan dia 4.5 4.5 9.0. Berapa tadi? 9.0 5.0.
Tolong kira. Okay. Rate of transpiration dia. Salah pun juga. Ingatkan calculator di phone. Oh, terlupa guna handphone masing-masing. Cik. Gila ke dah. Maju sikit je. 0.075. Alah. Mentang bio, lepas tu tak bawa calculator kan? Ada dulu, saya bawa tu. 4.5 divide by 4 minit. Nak dan Divide check by 5 minit minit lah. So kat sini point 0.9. yang ini satu je lah. Kan? 1 point kosong. Yang ini 9 1.8. Susah nak pakai. 1.8. Okay. 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 Tapi yang ni 3 markah. Macam mana nak dapat 3 markah? Okay. Markah pertama adalah awak menulis tajuk dalam setiap kolom ni dengan tepat berserta dengan unitnya. So yang ni kalau awak kata awak tulis temperature sahaja, ada unit, dapatlah 1 markah. Ataupun distance of meniscus movement ni awak tulis M sahaja. Awak bukan tulis M, awak tulis meter lah. Salah jugalah. Walaupun yang lain semua dah betul. Okay, so dekat sini awak dapat 1 markah. Markah kedua adalah awak memindah daripada tabel pertama. Memindahkan data yang ni lah. Ni untuk dapatkan markah kedua. Okay. Salah satu maklumat memang tak dapat 1 markah. Markah yang ketiga adalah perkiraan yang tepat. Tapi kita pergi lepas ni. Entahlah, tapi lebih tepat. Sekejap, sabar. Cikgu, markah pertama unit. Tajuk unit. No. Markah Markah yang pertama dia punya aspects ni ataupun tajuk ni mesti betul berserta dengan unitnya. Inilah benda ni. Benda ni aspek tajuk dia lah. aspek ni awak pindahkan dalam tabel serta unit yang betul. Ni soalan ni dia bagi awak unit. Ada setengah soalan dia tak bagi unit. Okay, so ni dah ada unit, senang je lah. Okay, Aspek maka betul. ni yang buat tajuk dalam tabel ni. Okay, maka yang kedua adalah awak memindahkan data. Pindah data ni jangan tak percaya, ada yang mata kero tau. Entah apa benda yang dia baca. Contohnya dekat sini dia 8 cm. Dekat tabel pertama tadi betul dah. Kat sini dia pindahkan jadi 8 cm. So dekat sini dia dah salah. So tolaklah 1 markah di sini. Katakanlah kat sini 8 cm dia salah. Dah tentulah pengiraan dia pun salah. Kan? Betul. Katalah kat sini dia Dia bahan betul. bagi 5 dia dapat 1.6. Masih lagi awak bernasib baik, dekat sini dia kira betul. Maknanya awak kena sekali je. Ini kan sepatutnya 9 cm, tapi awak tulis 8 cm. Dan bila awak buat calculation tentulah tak dapat 1.8 tadi, awak dapat 1.6. Tapi baik hatinya dia masih lagi anggap ini semua betul. Walaupun sepatutnya di sini 1.8. Tapi disebabkan awak salah pindah data, awak tulis 8 cm, so kiraan awak pun salah. Tapi dekat sini dia tak salah. Tak kira, lagi. tolak markah. tak tolak markah dah. Cikgu, kalau rate of transpiration kan, anda kata kalau salah semua, kita still dapat markah. Salah semua salah. Salah semua salah. Salah bantai. Yang kali bantai. Sedap lah nak bantai semua. Dia kalau salah sebelum dia. Dia kalau salah sebelum dia. Apa? Banyak sangat yang bercakap. Tak ada apa-apa tu. Habis tu markah ketiga tu, markah kedua transfer. Markah kedua transfer. Markah pertama aspek dari unit.
Markah ketiga calculation Yo, Okay. pengiraan ni. Okay. Right, boleh? Boleh semua? Boleh cikgu. Okay. Nah, Boleh. dah berapa dah markah ni? Dah penuh lah. Boleh dapat markah penuh ni. Amin. Okay. Soalan Graf. graf. Okay. Alright, ini graf zaman dahulu kala. Dia dah bagi. Ya, untuk generasi awak yang manja ini, Dia tak bagi. dia dah ada paksi X dan paksi Y. So dalam eksperimen ni mana X, mana Y. X bawah. Power lah kena. Mak bawah. Ini paksi Y ni apa? Paksi Y dia Sebab dia distance. Masih Y tu RV. Rate of transmission. Rate of Transpiration. Of transpiration. Okay, yang bawah ni adalah Temperature. temperature. MV. Okay. Temperature. Awak punya graf dapat graf apa? Macam mana lebih kurang graf dia? Directly proportional. Uish. Ui. Sabar ke dia? power lah kena. Ke dia? Baik Sabar. dia. Mahal. Apa nak habiskan? Mana Itulah sebab tu meningkat. Dah boleh lah. Apa Alhamdulillah. Boleh lah. Untuk KD semua boleh lah. Power Untuk kaya. buat graf, okay. Untuk dapat graf 3 markah. Okay. Untuk buat graf, syarat pertama mestilah guna pensel. Dan pensel tu mestilah tajam. Okay. Kalau awak pensel dah tumpul dah mata dia tu dah tebal, nanti bila awak buat garisan jadi tak tepat. Okay. Sepatutnya guna mechanical pencil lah, lebih tepat kan. Lebih ni bab kata Cikgu Yasir gunakan 0.5 apa? MM. Satulah. Ini buat apa ni? Yang siapa bertukang tu? Berkompang kat ni. Okay, dengar ni. Kau tahu tak sekarang, alamak ni benda ni record. Okay, sekarang ni pengawas periksaan dia sangat strict, tak tentu hala tau. Saya pun tak tahu nak cakap. Dia tak bagi pula nak bawa mechanical pencil. Okay. So untuk selamat awak bawa lah dua jenis pensel, mechanical pencil dengan pensel kayu tu. Mengelirukan pengawas periksaan. Kalau awak pakai pensel kayu pun tak ada masalah, boleh, tapi make sure dia punya tajam, dah siap sharp lah sebelum buat graf. Untuk graf ni semuanya pakai pensel, hatta menulis dia punya tajuk ni, paksi Y dan X ni. Tapi kalau awak punya batch untuk SPM awak zaman awak sekarang ni telah tersedia, tinggal lagi awak nak buat skalanya. So macam mana dah dapat 3 markah? Markah pertama adalah awak membuat paksi X dan Y tu, yang mana skala dia mestilah sesuai. Okay, yang ini saya rasa dalam kimia pun awak belajar ni, yang mana dia punya graf tak boleh separuh daripada kertas graf ni kan? Betul. Tak boleh. Fizik pun sama. Kena lebih. Okay, hampir sama dengan biologi. Okay, cuma dia ambil kira juga skala lah. Saya tak pasti subjek yang lain. Saya tahu kimia dia tak boleh separuh pada graf. Okay, dia ambil kira tak awak punya skala tu sesuai dan tepat? Ambil je. Ambil lah. Contohnya macam ni, paksi awak adalah temperature ke? Alright. Boleh tak awak mulakan dengan 20 darjah Celsius? Tak, start kosong. Start daripada kosong. So awak buat macam biasa, 0, 10, 20, 30, 40. Okay. Alright, itu bergantunglah kepada awak punya nak buat pecahkan kepada 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 pun boleh. Okay, tapi make sure ia adalah
sesuai. Jangan pendek sangat sampai sini dia ke contohnya. Tapi make sure dia sesuai lah sampai hujung 40 darjah Celsius tu. Okay. Alright. Rate of transpiration pun mesti dia punya skala bersesuaian. Okay. So bila awak punya skala untuk paksi X dan Y awak tepat, okay, kita panggil markah tu, kita bagi satu markah lah. Satu markah untuk paksi yang skala yang sesuai. Aksis dia betul. Okay. Markah kedua, awak plot dengan Nilai. nilai tadi, betul. Okay. So 0.9, 1.0 dan 1.8. Awak plot dengan tempat yang betul, dapatlah satu markah. Okay, markah yang ketiga adalah awak menyambungkan titik tersebut. Okay, so untuk biologi, okay, awak hanya perlu sambung titik saja. Sekejap saya nak cari pen. Oh, yo. Buat apa ini? Biji kau masuk belum masuk pening tengok. Panas ke? Tak payah tengok. Kan? Okay, bila kita buat graph, ya. Tak ada apa itu. Continue. Saya buat graf Saya buat secara Thank you. okay, temperature. So yang ni adalah rate. You already have your Oh. own comic. So the only comic I'm really working on right now is Apa tu? TV ke? so each time next week it'll bring up the link to the comic where you can read it for free. Sedang hack lah. But since I'm getting faster at reading this comic, I actually think it'd be fun to maybe try to plan for my own. Okay. So bacaan dia Hello. apa tu? Yes, exactly. Siapa Also, buka video now ni? it's time for these done for the day. Syarif Already Ini. Sel. Alah. Sekejap. Kau buka video ke? Mak. Tapi yang saya ingat Bayu ni dia cewek sikit lah. Dia kena buat sempang dekat Starla tu. Itu je lah saya ingat. Buat sempang? Macam dekat kan ada nilai kan dekat exist tu kan. Kita kena buat tanda menunjukkan bahawa sempang dekat situ. Nilai tu dekat situ. Sempang apa? Kita sepang. Wah. Bukan, dia macam kan contoh-contoh kan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 kan. Kat 10 tu kena cobek sikit dekat exist tu. Biasa ke? Oh, tanda biasa tu. Itu sekarang Tanda. ada. Jadi Selalunya saya tak buat, betul lah. So cikgu Ilmiah cakap cewek sikit kena pastikan kena tanda betul-betul lah. So macam okay, kena tanda lah. alright, betul. Tu je. Itu je lah saya ingat. Betul lah. Saya ingat nampak ni. ke? Saya tunjuk ni. Aib. Nampak ke ni? Alamak, besarnya. Okey, ni. Nampak. Terbalik ke? Betul ke awak tengok? Okey. Betul. So Betul. awak akan dapati graf awak ni secara kasar lah ya. Bukan dapat. Alright, bila kita nak menyambungkan titik, hanya sambungkan di sini sahaja. Okay, kalau biologi, kalau physics dia kena balance kan titik. Best fit graph. Kan, macam tu lah lebih kurang kan. Dan dia mesti Yes, cecah 0, betul? Alright, so
Untuk biologi kita hanya babitkan 3 poin ni sahaja sebab kita tak buat eksperimen pada 0 darjah Celsius. Oh. Sambungkan je lah. Sambung aje lah. Gitulah. Kena pakai baris tu. Saya buat ni tak smooth lah. Saya buat ni tak licin. Awak gunalah pembaris yang Cikgu Yasir ajar tu apa? Curve tu kan, flexible curve. Oh, dia kena curve juga lah. Oh. Oh. So jangan ambil daripada kosong. Sebab kita dalam eksperimen ni tak ada eksperimen yang dijalankan pada 0 darjah Celsius. So tak payah sambungkan. Kalau graf tu bentuk dia macam pelik, katalah macam gini. Katakanlah bentuk graf tu macam ni, kau sambung je lah. Katakan ada 4, 2, 3, 4. Katakanlah. So awak dapat graf macam ni, awak sambungkan je lah. Jangan pula awak buat apa? Zigzag. Roller coaster. Ya. Macam roller coaster. Biologi. Maksudnya tak payah buat yang garisan lurus. Yang seimbang titik atas bawah dia lah. Just fit graph tak ya. Macam ni. Just fit graph. Ni. Tak, dia lurus tapi lalu ke tengah. Macam yang tadi. Dia mesti dia punya graf dia mesti sentuh semua titik. Okay, jaranglah Bayu dia buat graf straight macam ni. Dia mesti ada macam lekuk sikit. Faham. Lekuk macam ni. Dia nak freehand juga. Okay. Wakil lah. Oh, bakir left, tak apa. Internet. Tadi orang. Pak C titik okay. So pemakahan dia biasanya gunakan PTB. Saya tak ingat lah. Pak C titik B untuk Best fit line. best fit line Ya, Betul lah, saya bahasa pasti. Inggeris. Tiba-tiba lah bahasa Inggeris kan. Biasanya ni Pak C titik, lepas tu bahasa Inggeris. Bersentuhan. Bersentuhan bagus. Okey, kita. Alright, untuk P, untuk dapat satu markah P, skala ni mestilah sesuai. Pak CY dan X skala yang sesuai. Tapi tajuk ni awak sekarang dah tak adalah terlibat. Okay, dulu-dulu mula saya mengajar dulu, kena tulis ni tajuk Pak C ni. Salah unit habis, tolak satu markah. So kat sini dapat skala yang sesuai satu markah. Awak memindahkan titik betul. Memang julinglah mata pemeriksa dia akan tengok telek satu-satu awak punya titik tu. Tepat tak pada 40 darjah Celsius ni 1.8. Dia akan refer awak punya pengiraan dalam table sebelumnya. Walaupun dalam table sebelumnya awak ada buat salah pengiraan. Katalah sepatut tadi 1.8, awak tulis 1.6 kan? Dia make sure awak pindahkan data dekat sini 1.6 lah. Faham? Oh ya. Ya. Kalau Jadi dia akan jadi betul lagi walaupun salah. Kalau awak salah kira dekat rate of transpiration tu, biasalah kan. Ada yang salah kira kan. Dia terbalik. Katalah minit dia pergi bahagikan dengan length pula. Patutnya length bahagi dengan minit kan. Dia terbalik. Jadi kita tak ukur pun dekat graf. Kita pindahkan, kita ambil juga markah bila awak memindahkan data dalam table. Dalam graf. Sorry. Okay? Okay. So titik dapat satu markah. Yang markah ketiga adalah awak menyambungkan titik dengan garis yang licin dan halus. Kalau awak guna pensel yang tebal, tolak markah
Lepas tu, Allah punya cerewet Bayu ni, awak sambung titik ni janganlah terlebih garis. Saya pernah ada pemeriksa paper 3 ni. Kalau awak buat sambung titik, awak terlebih garis kat sini kan. Ya Allah, hai, saya kena kira lah tu. Berapa kotak yang terlebih tu. Kalau lebih daripada 3 kotak, budak tu terlangsung dia punya garis tu, tak ada markah. Oh, kalau terlebih satu tak apa. Itu saya menanda tahun 2000 berapa tu, dah lama dah. Tak tahulah syarat yang terkini ke. Sabar je lah Okay, so dapat tiga aspek tu, dapatlah 3 markah penuh. 3 markah je? Ya, dia tak banyak pun. Syukur lah. Bersyukur ada markah. Kita ada. Oh, Ahmi memang lah. Ahmi dah banyak lah. Ya, bayar aku paper 3 tu paling rendah Awak cakap Ami yang memang dapat markah tinggi ke, doakan dia selalu. Oh. Kami memang Orang syukur Ami, kita doakan untuk kau. Ya. Aku doakan untuk korang sekali tau. Setiap hari. Share. Mesti. Oi, baik Ami. Dah ni kita tak dengar pun. Lip. Sabar, Lip. doakan kau nak beritahu. Nanti lagi mustajab doa tu kalau orang tak tahu. Dia jangan bagi tahu. Kalau bagi tahu tu macam kurang sikit lah kan. Mana kita bagi tahu dia, kalau kita bagi tahu dia maknanya tak mujarab. Ami lagi tahu. Kurang. Tak, mujarab tu mustajab. Mustajab. Jarak tu buat. Arif. Alif dan Doa berjarak. Jangan minta pergi sekolah Yelah tu, Mujarab. Mujarab. Boleh lah. Terima lah. Alright, soalan seterusnya dah banyak juga lagi ni. Ada berapa markah lagi? 3, 6, 9, 12. Okay, 12 lagi markah. Okay, markah yang seterusnya. Okay, explain the relationship between the rate of transpiration and the rate and the temperature based on the graph. Direct lepas tak ada. Tak ada. Inversely proportional. The higher the transpiration, the higher the temperature. Betul? Ya. Direct proportional boleh ke? Tak ada, tak guna, kita tak guna yang tu. Itu dalam fizik. Dalam biologi kita tak buat macam tu. Okay. Yang mana? Yang F relationship between the rate. Sebab sebenarnya macam kalau loss, macam awak tak tahu nak jawab apa, awak boleh salin balik daripada sini. Hipotesis. Tapi kat sini hipotesis ni, kalau awak gunakan location of meniscus ni, salah lah sebab dia nak Direct. rate of transpiration. Cikgu share screen je cikgu. Oh cikgu tak share. Okay. Macam mana? Tak apa. Saya confused. Cikgu ada share screen je. Betul lah. You ke? Allah, sorry ya. Syok ni punya. Tak apa cikgu. Saya okey je. Saya okey je. Sorry. So kalau Edo punya. cakaplah tak apa. Okay. Sebenarnya kalau untuk yang soalan terlepas graf, awak ambil daripada hipotesis pun okey sebenarnya, tapi tak tepat lah kalau awak gunakan rate of awak gunakan responding variable awak adalah yang direct. Yang ni kita gunakan yang direct. Okey. Tapi hampir sama je kan. So kita gunakan macam ni kita jawab macam ni. Ni. Okay, the higher the temperature. Transpiration. Satu markah. Tahu satu markah. Mana dapat markah tu? Explain. Betul.
betul. Explain. Why? Okay, ni mana nak telur, ambil je daripada sini pun boleh. Ambil daripada inference tu. Susah nak edit. Okay. The water vapor evaporated at high rate. Lagi? At high rate when? Ya. Oh, tak payah. Lagi apa nak kita cakapkan? So, more water is lost. Tak boleh. More water molecules. Lost to the air. Lost to the surroundings. Sorry, salah address. Okay, ada lagi nak tambah? Tak ada kot cikgu. Dah cukup 3 ayat. Betul tu. Cukup ada Ada lagi kita boleh tambah tak? Atau mungkin ada idea lain? Ada. Cikgu maknanya explain leadership. Move from water molecules move from The roots shoot. Yes. More lah, more. Sebab ni dia dah panas kan. More. Okay, more water molecules move from root to the shoot. Okay, tak apa. Ni bagi extra pun tak apa. Cikgu maknanya explain ni macam inference lah. Betul. Betul. Tapi kena sesuaikan dengan ni relationship yang awak bagi ni lah, yang warna merah ni. Sebab kat sini awak kata the higher the temperature, the higher the rate of transpiration kan. Katakanlah awak buat the lower the temperature, the lower rate of transpiration. Betul. Betul lah kan? The lower the temperature, the lower the rate of transpiration. Betul. Tapi dia tak kena dalam graf. Dia betul lah. Tapi dia kena apa? Dia tak kena dengan graf. Tak kena dengan graf. Untuk biology ni macam boleh rasanya. Lama hari tu. Apalah, jangan ambil yang salah lah. Okay, yang betul lah. Jangan jawab confuse nanti. Okay. Alright. Untuk yang siapa-siapa yang keliru bahagian ni nak jawab macam mana, biasanya salin je lah hipotesis. Bagilah balik reason dalam inference tu. Untuk ni. Soalan seterusnya, based on the experiment, what can you deduce about the transpiration? Apa ni? Dia nak apa ni? Deduce ni. Teori. Dah nak asap. Teori ke? Simpulkan kot. Simpulkan. Simpulkan. Conclusion. Deduce ni. Deduce hampir sama perkataan maksudnya dengan conclude. What can you conclude? Alright. So dekat kat sini biasanya dia nak mesti ada teori, mesti ada RV, RV dan juga MV. Inilah RV, MV. Ingat awak dapat ni adalah dengan awak menyatakan
teori transpirasi dan RV, MV and baring. Sebab dia kata based on the experiment, berdasarkan daripada eksperimen ni, apakah kesimpulan yang awak boleh buat berkenaan dengan transpirasi? So, apa teori transpirasi ataupun maksud transpirasi? Idea is the process of loss Loss of water molecule. Water loss. Water loss. Betul ke loss ni ke double L? Double L. Double L. S Loss A to the surrounding A in the form of water vapor. tak lah water ini. Alright. Lepas tu kita masukkan RV dan juga MV. RV direct kan? Itu indirect. Good. Direct. RV direct. Cahaya detektor. Alright. Apa lagi? Hello. Ya, apa dia? Hello. Cek soalan. RV RV. Macam mana nak masukkan? The location of the meniscus in the tube depends on the temperature. Okay, good. When the rate of transpiration By the Affected by. location of meniscus Affected by. Depends on. Affected by. by The temperature. The temperature, the The different in temperature. temperature. macam tu lah. So ini adalah MV dia. RV. yang ini adalah RV direct. RV direct. Okay. Zat. Yang ini adalah Tak. so ini adalah dia punya teori Betul. maksud transpirasi tu. Boleh? Kalau deduce ni kita memang kena guna RV direct lah cikgu. Ya. RV indirect pun boleh. Shown by rate of transpiration boleh? Oh, okay. Boleh? Okay. So dia mesti MV dan RV lah. Tak kisahlah dia direct ataupun indirect. Betul. Okay. Boleh. Kedua-duanya boleh. Boleh. Okay, tak apa. Nanti saya save file ni, saya share dalam group balik. Saya punya laptop tak ada ni. Alright, ada masalah dengan apa tadi? Deduce tadi? Deduce. Okay. Okay. Okay, kena buat soalan pelbagai baru awak boleh jawab. Nampak. Saya rasa ini adalah mudah saja. Okay.
Alright, soalan prediction. Kita ada lagi 2 je. Ni kita last ni. Boleh. Kita next time soalan yang kedua. Mau besok ke? Besok kelas malam ni kita nak buat petang. Terpulang kalau Madam Zaurin nak ambil malam. Okey. Madam Zaurin ambil malam kan? Buat kelas BI. Okay. So in another experiment, the apparatus is located under the sunshine. Okay. Predict the observation and explain the result of the experiment. So dekat sini 3 markah. 1 markah adalah awak membuat prediction. Okay, 2 markah seterusnya adalah explanation. So prediction untuk observation ni mestilah dalam bentuk bacaan dan unit. Okay. Awak tak boleh kata the reading will be high. How much high? Reading will be low. Tak boleh. Okay. So kena bagi nombor bacaan. Yang mana bacaan ni kita refer daripada eksperimen atas ni lah. Okay, so in another experiment, the apparatus is located under the sunshine. So sunshine, bawah cahaya matahari lebih panas lah kan? You ke? 30 something, 20 something. Dia tak Bilik. Dia kepada tempat 37. kalau rasa dia tinggi pun lebih 30. kalau 40 tu dah sangat panas sebab eksperimen kita Betul. yang paling tinggi adalah 40 darjah Celsius. Kan yang ni kan? So dia akan berkurang lah. Dia akan less than 9 cm. 9 cm. Ataupun awak nak kata more than 5 cm boleh? Sini? Betul. Dalam 6 cm. Okay. Alright. So nak ambil mana? Less ke more? More. More. Okay. So more tadi berapa cm? 5. 5. Mana tadi? Oh ni. Sorry. Okay. Apa tadi? More than 5 cm. The location of meniscus. The location of Meniscus. meniscus Is more than 5 cm. and 5 cm. Okay, explain why. Because temperature is higher. Temperature. The temperature under the sunshine is higher than 30 degree Celsius. Celsius. Okay. So the rate of the transpiration. Rate of transpiration increase. Yeah. Okay. Alright, soalan terakhir. Alamak. Okay, soalan terakhir ni hanyalah kita classify apa? Apparatus. Apparatus and material. So senang je lah, dapat 3 markah. Okay. Mana tadi? Alright, yang ni. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita kategorikan dia yang mana manipulated, mana yang responding, mana yang apparatus, mana materials. Okay, so thermometer, Mana apparatus?
apparatus under responding kan? Responding. Responding. Stopwatch. Bukan. Stopwatch control. Okay, ruler. Manipulated. Ruler manipulated. Takkan suhu manipulated. Dia bukan bukan Ruler manipulated. Thermometer manipulated. Salah rupanya. So dekat sini ruler. Okay. Right, capillary tube. Responding. Manipulated. Responding. Okay, plant leaf. water. Manipulated. 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 Control. Manipulated. Atau water manipulated. Control. Plan lah. Kita nak Water manipulated. Oh, water sama. Yang mana? Bukan manipulated water. Manipulated water. Sebab temperature of water yang change. bukan temperature of plant leaves yang change. Plant leaf. Boleh dia punya rate of transpiration tinggi. Temperature of surrounding bukan plant leaf. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Saya tak tahulah cikgu, saya dah confused lah. So yang mana? Baca Google. Itu surrounding ah. Sini kan, water ni plan control kan? Control kan? Tak tahu dah cikgu, saya pun tak pasti. Ikut concentration water. Ke plan yang control? Plan leaf. Dah apa kan? Saya plant leaf yang control sebab yang transpiration tu adalah manipulated. Dan control. Sebab sebenarnya sepatutnya soalan tu dia kena cakap setiap manipulated variable tu dia gunakan pokok yang mempunyai bilangan daun yang sama. Betul. Oh. Sebab daun kan affect ke dia punya rate Ya transpiration. kan, kalau banyak daun lagi tinggi transpiration dia kan. Betul. Matahari lagi banyak. Transpiration dia akan jadi rendah kan. So plant leaves ni sebenarnya dia di bawah kategori control. Sebab ada eksperimen dia gunakan plant leaf ni sebagai manipulated variable juga. Dia digunakan pokok jenis yang sama tapi bilangan daun yang berbeza. Yang ini digunakan temperature sebagai manipulated variable. Okey, selesai untuk soalan 1. Okay. Okay. Right, terima kasih kerana setia menunggu. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu dah beli baju raya belum? Baju Raya pun tak tentu tu. Siapa ada orang jual baju raya ke? Nongge. Raya Ada cikgu. Saya tanya je cikgu. Ada. Raya pun tak pasti tu. Apa kita raya kat rumah je. Raya kat rumah je. Kan cuti hari tu nak hantar dekat tailor. Sekali tu tak sempat. Tak apalah. Baju banyak je. Alah. Jekyll ada buat jualan apa? Ya ke? Jekyll buat jualan online. Oh. Itu kan dahsyat Okay tu. Nak buka dalam cuti habis semua benda. Jekyll tengok. Mana Jekyll punya tadi? Bila Kalau raya. yang dah habis tu Bila. dah jadi RM20 je lah. Murah betul. Ya, bawah 100 dah. Tahulah Jekyll punya harga kan. Boleh. Jekyll. Akil. Ya saya. Sold out. RM5 lah. Murah gila. Oh, murah. Murah gila. Murah. RM10. Burger baik. Kali Ma. Beli kat Jekyll mah, murah mah. Serius. Murah. Murah. Beli kat Makcik murah. Salahnya kau nak beli mana? Murah. Kalau online. Jekyll kan awak tahu potongan badan awak tapi dah senang ni.
Alah, dah sold out dah. Itulah dah RM45 sold bah. out dah. Murah gila tapi Murah gila. dah sold out. Boleh lah, dah murah orang kira je semua. Ini hari ni punya sale Rongge. Tunggulah esok-esok lusa kot dia keluar lagi. Oh. Mak, ada peluang ni Ada peluang ni esok. Ronggen nak beli cukur rongga tu awet dia. Duit kat mak dia. Dia keluarkan iklan pukul 1:30 petang. Oh. Habis dah. Answer lah. Itu pasal aku. Dah. RM49 sepasang. Dah sold out dah. Daripada 49 jadi 45. Gila-gila lah dia. Dia pun nak jaga juga dia punya ni kan. Ekonomi. Dia punya Tapi murah business. sangat ni. Wah, ini nama dia kita boleh shopping online. Shopping. Ya, Kalau awak Shopee request, lebih. untung lah ni dia. Awak follow lah dia ke Textile ke. Follow. Dia akan buat sale. Saya rasa dia akan buat sale dari semasa ke semasa ni. Takkan dia nak simpan stok lama-lama kan. Betul je go. Kita suruh dia jual Dia murah. mesti nak keluar apa ni yang baru. Selamatlah membeli online. Baru pagi lagi minta maaf tidur. Ni apa Kampung People awak follow tak cerita Kampung People? Oh, kali ni tengok. Tak Saya tu. tengok. Kalau mak awak pandai menjahit, belilah kain. Jahit sendiri. Ma boleh serius Kain murah Habis aku. Rumah ni. Boleh go. Mak saya Mak awak kata apa? mak saya cakap boleh je tengoklah dulu. Tapi duit bagi lah cakap tu. Dah, saya okey je. Alah rumah mampu. Mungkin semua boleh. Tak ada je go. Raya. Dia kata semua banyak je sale. Okey lah. Jumpa Okay, lagi esok. Nanti awak tanya lah. Nanti saya tengok lagi nak buat siang ke malam ke awak bagi tahu lah ya. Okay. Okey cikgu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu.